rasanya bila kita bersama. Ya, selamat pagi, Josan. Anda semua dah bangun ke belum? Hari ini anda akan bersama dengan saya, Fiona dan juga Muaz. Mana Muaz? Alah. Selamat pagi. Muaz, sekarang dah pukul berapa ni? Ha? Kenapa awak lambat? Awak bawa apa ni? Fiona, sebab saya tahu selalu awak macam tak tahu apa aktiviti nak buat hujung minggu kan? Jadi, you nampak tak I bawa apa sekarang ni? Cuba teka, apa di belakang saya? Entahlah, macam senapang je. Bukan, salah. Cuba teka satu lagi. Badminton? Salah ya. Nampak sangat awak ni tak biasa bersukan. Jadi oleh kerana itu, hari ni saya bukan nak cakap apalah saya nak jual produk baru. Bukan. Bukan. Saya nak ajak anda. Tapi macam mana nak buka dia? Ayo! Ayo, sure ini awak punya. Sebab kita tahu dekat Borak Kopitiam ni, setiap hujung minggu kita akan bagi tahu macam-macam hobi kan. Aktiviti yang boleh anda buat. Okey. Jadi hari ni saya nak ajak Fiona untuk bersama dengan saya kerana, tada! Ini apa? Ini apa? Jangan nakal. Jangan nakal. Okey, ini apa? Ini apa? Ini joran. Betul. Ya, Johan tu nama orang, ni Joran. Jadi, Joran ni sebenarnya mau nak ajak Fiona mancing. Nak tak ikut Muaz? Sekejap. Muaz ajak Fiona memancing. Yes. Muaz sendiri tahu nak memancing ke tak? Kalau yang dah beli beg ni selalu orang dah tahu dah mancing. Ni tahu apa ni? Ni. Ni apa? Ini adalah umpan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah umpan. Termasuklah di telinga Fiona tu macam itulah umpan tu. Kalau masuk dalam kolam, memang ikan makan. Excuse me, saya punya ni adalah anting-anting yang paling cantik. Okey, hari ni paling cantik punya saya pakai. Sebenarnya Fiona, Muaz pun tak tahu sangat. Sebab Muaz mancing yang biasa-biasa bolehlah. Joran ni Muaz tahulah. Tapi sebenarnya ada macam-macam jenis lagi tau. Ya, sebab itulah tadi Fiona bila nampak Muaz bawa masuk joran ni memang terkejut. Tiba-tiba pula Muaz start memancing sejak bila ni? Tapi bagi anda semua yang ada di rumah, kalaulah anda merupakan kaki pancing, ajak kawan-kawan, ajak grup-grup kaki pancing anda untuk saksikan Borak Kopitiam pada hari ini. Sebab macam-macam benda yang kita akan kongsikan bersama dengan anda. Nampak? Ini nampak? Ya. Ini ikan. Okey, ini adalah umpan yang Muaz sendiri pun selalunya umpan hidup kan? Tapi ini umpan tiruan yang boleh kita nak dapatkan ikan lah. Tapi kita tak tahu ikan macam mana. Sebab itulah anda kena bersama dengan kami. Kaki-kaki pancing semua bagi tahu semua kawan-kawan sebab kita bawa otot-otai kaki pancing untuk berkongsikan bersama dengan anda. Okey? Sebut tentang kita pergi memancing dan sebagainya. Of course, satu lagi benda yang kita tak patut abaikan adalah ambil tahu mengenai update-update COVID-19. Dan hari ini di Borak Kopitiam kita akan mulakan pagi kita dengan update dengan kes terbaru yang telah dicatat semalam adalah sebanyak 5,809 kes. Kalau kita tengok kes kita dah beberapa minggu ni kan, dia sebenarnya stuck dekat 5,000 lebih, 6,000 lebih. Jadi bagi anda semua yang ada perancangan nak balik kampung ataupun nak pergi memancing, keluar buat aktiviti dan sebagainya, pastikan anda jaga SOP seperti mana yang telah ditetapkan. Itu yang kita mahukan, alright? Jadi, kita semua sudah maklum dalam masa beberapa minggu ni, popular lah macam-macam ikan. Terutamanya ikan siakap yang berada di tempat yang paling pertama. Oleh kerana satu sedap dan satu lagi adalah sebab harga. Tapi tahukah anda sebenarnya, hari ini kami nak kongsikan selain daripada ikan siakap, kita sebenarnya ada ikan empurau yang dikabarkan lagi mahal daripada siakap. Betul. Dan kalau anda tengok, inilah dia. Kalau tak tahu ikan empurau tu macam mana rupanya. Macam tu. Besar dan harga dia boleh cecah sehingga RM5,000 lebih ringgit. Wow. Dan difahamkan sebenarnya ikan ini yang paling mahal di Malaysia dan ikan asli dari negeri Sarawak ini yang juga dikenali sebagai ikan kelah mempunyai reputasi tinggi dari segi rasa dan juga teksturnya sehingga dikenali di seluruh dunia. Kalau anda tahu, nama samaran dia juga diberi sebagai Raja Sungai dan untuk orang Cina akan panggil ikan ni sebagai ikan sukar dilupakan. Sebab dalam bahasa Cina dia panggil Wang Pu Liao. Wang Pu Liao. Cuba sebut sikit lagi. Wang Pu Liao. So, itulah dia. Kalau anda tak pernah lagi try, mungkin boleh try lah dan bagi tahu kita sebenarnya ikan ni sedap ke tidak, betul ke, berbaloi ke. Berbelanja RM5,000 lebih untuk makan ikan ni. Ini tapi sebenarnya satu family besar boleh makan ni. Betul, beberapa family ni sebab besarnya macam tinggi Fiona je ikan ni. Jadi bagi anda semua kalau dah pernah try juga boleh kongsikan bersama dengan kami apakah rasa ikan empurau ni. Alright. Jadi untuk anda semua bila kita dah sebut mengenai ikan, pagi-pagi tadi pun saya dah start dengan bawa joran
joran. Jadi ini bermakna hari ini kita akan membicarakan mengenai kaki pancing semua untuk peminat-peminat mancing ikan ini, sebab ramai di antara isteri-isteri terutamanya tidak faham dengan hobi ni. Kadang-kadang dia, kenapa you nak pergi keluar memancing? Kan ada pasar raya yang boleh beli ikan. Ya, hanya dalam masa setengah jam dah boleh dapat ikan. Ini you pergi 3 hari, balik you tak bawa apa-apa. Yo, dia macam seolah-olah marah saya. Tak, seolah-olah saya pada isteri tu. Saya mewakili. Betul tak, Fiona? Macam Betul. isteri-isteri ni betul ke mungkin macam tu? ada, ini boleh dikatakan satu hobi. Dan mungkin ada setengah orang yang tidak meminati hobi ni. Mereka tak faham. Jadi hari ini mungkin kita akan bawakan perbincangan kan, dan akan beritahu anda kenapakah seronoknya sampai orang sanggup pergi 2-3 hari untuk memancing. Macam mana nak memancing dengan betul? Kenapa kena ada joran ni? Kenapa kena ada umpan ni dan sebagainya? Hari ini kita bawakan pakar, bawakan otai-otai sekalian datang ke studio kita dan juga bersama dengan kita di atas talian untuk terangkan kepada anda semua yang ada di rumah. Jadi ajak kawan-kawan anda, ajak kaki-kaki pancing anda untuk saksikan rancangan kita pada hari ini. Okey, yang menonton live di Facebook kami pun boleh kongsikan gambar-gambar anda kalau anda ada pelbagai joran, koleksi-koleksi yang luar biasa. Mari bagi tahu dengan kami, nanti kami akan kongsikan bersama dengan anda lah. Sebab kalau ditanya kepada saya yang tak berapa minat pancing sangat, saya boleh pancing, tapi maksudnya bukan minat sangatlah kan. Cuma kalau Fiona duduk lama dalam masa sejam tak dapat ikan, kadang-kadang saya rasa kita cepat putus asa. Betul. Kan? Tapi macam Muaz cakap, Muaz boleh pancing, tapi teknik memancing Muaz tu betul ke tidak? Betul lah tu. Lepas ni kita akan bongkarkan sama ada betul ke tidak. Anda semua jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Ya. Berat ni, berat. Terlepas pula. Aduh, itu antara situasi yang selalu di-sharekan di Facebook, tapi sebenarnya tak ada apa-apa pun. Tapi nak nampak IG story tu meriah, kita nampaklah macam ikan tu besar ya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian kat rumah nampak kan? Joran dia tak ada apa tu? Benang. Kita panggil apa? Tali. Benang nak jahit baju. Nampak sangat kita tak tahu ada Tapi tak apa, sebenarnya kita dua-dua ni tak tahu tau. Saya pun, okey, ni saya beritahu. Tadi abang tu beritahu ni road kan. Jadi yang ni pun saya tak tahu apa tau. Dan juga tadi Muaz cakap Muaz ada pernah pergi memancing dan sebagainya. Cuma kita nak pastikan teknik memancing Muaz tu betul ke tidak. Betul. Kejap lagi kita akan tanya mereka yang otai. Tapi awak tadi pancing ikan, tahu tak sekarang ni tengah musim apa? Musim saya ikan tahu. apa? Walaupun saya tak mancing, tapi saya tahulah, saya ambil tahu sebab melalui Google, cencaru yang paling popular. Jadi, bila sebut mengenai cencaru ni, Fiona makan ikan cencaru? Makan. Kan, dan ini saya rasa ikan yang paling popular lah. Yes. Dan ini antara yang dikongsikan oleh rakan-rakan kita. Difahamkan video perkongsian ini oleh Encik Suhaimi dan juga Jom Fishing. Ini dia. Koleksi-koleksi dia banyak Banyak sebenarnya ikan cencaru ni kan, boleh dikatakan kalau anda tak tahu rupanya macam mana, biasanya dekat kedai-kedai, gerai-gerai memang wajib ada cencaru sebab boleh dimasak dengan macam-macam jenis, macam-macam cara untuk memasaknya. Dan kalau kita nak tengok dia punya kulit dia, seperti mana yang kita cari di Google, dia punya kulit dia lebih keras, ikan cencaru ni. Berbanding dengan ikan? Berbanding dengan ikan yang lain. Itu cerita bercakap. Ini video baru tau. Minggu lepas orang baru dapat. Dan difahamkan juga cencaru ni pun ada macam-macam jenis. Kalau melebihi 1 kg ni boleh mendapatkan julukan, nama dia cencaru kuda. Jadi ini antara ikan-ikan yang memang cukup popular dan harga-harga ikan ni alhamdulillah lah okey lagi, maksudnya tak adalah tinggi sangat. Jadi sebenarnya dia terpulang kepada individu tu. Jenis ikan yang macam mana yang dia nak ambil. Jadi oleh kerana tu hari ni kita akan bawakan kepada anda, ini kita boleh katakan sebagai salah seorang guru memancing. Sebab saya dengan Fiona ni memang nak masuk kelas. Kalau boleh lepas ni nak terus pergi mancing. Kolam dah ada dah, lubuk dah ada dah. Betul. Sebab itulah tanpa membuang masa, jom kita jemput tetamu kita pada hari ini. Kita ada Cik Faiz Rusli bersama dengan kita di dalam studio. Selamat datang. Muaz, awak pancing Cik Faiz datang. Hai, Cik Faiz. Selamat datang, selamat datang. Thank you. Sebenarnya ni joran Cik Faiz kan? Ya. Okey. Muaz, Miss, salah cara pegang Muaz. Itu yang daripada tadi saya duk pegang ni. Okey. Berbalik kepada tuannya balik. Bagaimana cara pegang yang betul sebenarnya? So ini bait casting reel. Alright. So bait casting reel, dia punya reel mesti ke atas.
Oh. So tangan kita pegang, alright, mesti macam ni. Itu yang betulnya punya. Patutlah tadi saya pegang tak selesa. Okey. Betul macam Fiona cakap, benang, betul. So benang salah satu tali adalah tali benang. Maksudnya saya ada bakat lah untuk menjadi untuk memancing. Tadi main teka je kan? Betul. Okey, jadi jom kita nak berbalik kepada mereka yang baru saja berjinak-jinak dalam memancing ni. Alright. Jadi perkara asas apa yang perlu kita ada? Saya rasa apa yang saya pegang tadi ni yang joran yang dah level up sikit kot. Tak ada. Dia different kegunaan. Oh, okey. Different function. Macam ni kita panggil big casting reel. Big Alright. casting. Of course ni rod Alright. So ada lagi satu kat sini kita panggil spinning reel. Ini yang saya banyak tengok orang pakai. Okey, so dua-dua jenis reel ni, alright, dia sesuai untuk teknik casting. Teknik dan apa? juga Casting. Teknik casting dan juga teknik jigging. Okey, sebut tentang teknik-teknik. Sebenarnya ada berapa teknik memancing ni? Alright, so segmen memancing ni dia terbahagi kepada dua segmen. Alright, satu lure fishing, satu bait fishing. Lure fishing ni macam tadi yang Muaz pegang umpan tiruan. Okey. Alright, yang dalam ni kan. And then untuk bait, bait ni umpan betul lah. Alright, bait umpan betul. Dia ikan betul. Alright, cacing dan sebagainya lah. Alright. So dalam segmen dua segmen ni, lure dengan bait ni, dia terbahagi kepada empat teknik memancing. Alright. Satu teknik memancing dipanggil casting. Alright, di mana kita cast. Maksudnya kita baling. baling. Kita cast. Alright. So teknik casting ni dia ada sub teknik which is teknik bottom. Okey, where kita baling, kita beri umpan, alright. Dan kita biar. Okey. Okey, kalau kita pakai lure kan, typically kita akan baling dan karau atau kita retrieve tali tu supaya lure kita mimik action ikan atau action katak. So nampak macam dihidup lah. Betul. Jadi ikan akan kejar lah. Yang tadi tu tunjuk dia macam apa? Saya nampak ada backhand cast. Betul, itu adalah teknik-teknik casting. So teknik-teknik casting ni ada banyak juga. Dia ada beberapa teknik casting bersesuaian dengan situasi kita dan keadaan macam ni lah. kita. Betul. Oh, yang macam tu. Oh, daripada Betul. bawah. Itu boleh. underhand. Itu kalau ada structure ataupun orang kat keliling kita kan, kita tak boleh nak baling sebab kita main dengan dia orang kan. Orang ada mata kail, bahaya. So, apa yang kita boleh buat? Back underhand. Atau kita nak backhand pun boleh. Atau kita nak side. Oh, rupanya. Boleh. Ini ilmu pertama yang saya belajar ni. Saya ingat sebelum ni saya nampak buat macam tu. Tak pandai mancing. Rupanya tu teknik, Muaz. Betul. Macam tu underhand. Okey, jadi macam kalau kita sebut tentang teknik-teknik, kita dah tahu ada macam-macam teknik. Even teknik casting sendiri pun dekat dalam ada banyak sub-sub kategori. Jadi adakah ini bermaksud kalau kita pergi memancing dekat tempat yang berlainan, kita perlu pakai teknik yang berlainan? Okey, so teknik-teknik memancing ni dia memang mempengaruhi tempat. Alright. Seperti contoh jigging. Macam saya kata tadi teknik memancing kita ada casting, alright, kita ada jigging, kita ada trolling dan juga kita ada fly fishing. Alright. So seperti contoh saya ambil jigging. Jigging ni sesuai untuk laut dalam. Alright. Jigging ni dia tak sesuai untuk tempat-tempat cetek ke apa ke. Jigging kan kita drop kita punya lure dalam, alright, vertical, alright, dan kita pump naik atas, kita gulung naik atas. So dia akan action macam ikan yang sakit lah. Tapi penatlah sebab setiap kali kita kena bagi benda tu macam seolah-olah bergerak kan. Betul. So mancing memang penat. Mancing ke sukan. Oh, sebab itulah dipanggil satu sport sebenarnya. Betul. Macam tu lah. Okey. Ini casting. Ini casting. Kalau macam yang kat sini kan, ini casting nama dia. Ini adalah casting. Sebab kita cast, kita baling. Jigging, kita drop ke bawah dan kita tarik naik atas. Kita pump. Okey. Baik, okey. Teknik-teknik macam ni selalunya macam mana? Adakah dia mempengaruhi untuk mendapatkan jenis-jenis ikan? Kan? Alright. As much as dia mempengaruhi tempat, dia juga mempengaruhi jenis-jenis tangkapan yang kita nak. Kita punya target fish. Alright. Seperti contoh, kalau jigging, kita target yang ikan yang dalam 50 meters, 100 meters atau 200 meters. Alright. So contoh macam ikan jenahak, kerapu yang besar-besar. Alright. Untuk casting ni, casting ni dia fleksibel. You can cast or you can mancing kat mana-mana sahaja. Alright. Pastikan dia ada ikan. Alright. So of course target fish you adalah predators lah. Contoh macam very common kat kita kat Malaysia ni, kalau fresh water kita target haruan, kita target toman, peacock bass. Kalau macam muara ataupun salt water, kita ada siakap harga 1,000. Itu mangrove jack dan sebagainya lah.
Okey, mungkin ada satu soalan ni saya tak tahulah. Soalan ni bijak ke tidak untuk ditanya. Kenapa teknik berlainan dia dapat attract ikan yang berlainan? Okey, dia depending on kat mana situasi kita nak memancing. Dan teknik-teknik memancing juga apply, macam saya cakap tadi, apply kat situasi memancing dan juga target-target fish kita. Dia bukan satu barang sesuai untuk semua, tidak. Macam fly fish, dia ada set reel dengan set rod dia sendiri. Dia tak boleh share. Sebab fly fish ni, dia imitate serangga tau. So, you kena baling, orang kata lure yang weightless. Tak ada weight. So, you tak boleh baling dengan set casting macam ni. Betul, dia casting. Tapi, you tak boleh baling dengan set casting ni. Set casting ni, you kena baling lure-lure yang berat. Okey, dan bila kita sebut mengenai umpan yang hidup yang betul, adakah dia makin popular dan terpulang kepada tempat? Adakah kadang-kadang orang malas nak beli umpan yang hidup ni, nak cari ini susah, dan sebab tu dia pakai tiruan? Again, dia come back kepada target fish. Kalau kita tahu target fish kita punya habitat atau makan apa, then kita decide dah umpan apa kita nak pakai. Okey, selalunya yang makan lure ni, alright, selalunya adalah predators. Ikan-ikan yang makan ikan. Sebab mak dia imitate ikan. Tapi nampak macam kalau contoh kalau you nak patin sebagai contoh. Patin typically dia akan makan buah ara ataupun roti. Itu antara umpan-umpan lah. So depending on apa yang you nak catch, dan baru you decide which yang you nak pakai, lure ataupun bait. Kita kena tahu kita punya fokus, kita punya maklumat target kita dulu kan. Okey, tapi sekarang ni kita dah tahu dah memancing ada macam-macam teknik dan sebagainya. Satu lagi faktor penting yang kita kena bawakan kepada tetamu kita adalah faktor keselamatan. Jadi mungkin Cik Faiz boleh kongsikan memancing ni kita kena jaga faktor keselamatan macam mana dan sebagainya. Okey, betul. Alright. So nombor satu yang pertama adalah memancing ni adalah sukan. Alright. So bila sebut sukan, rule of thumb dia adalah kita kena fit. Alright, kalau you tak sihat ke apa, jangan pergi memancing. Alright, kalau you ada asma for example, bawa inhaler you. Alright, sediakan Panadol kalau boleh, okay, and then plaster ataupun antiseptik ke apa-apa. Alright, make sure you prepared. Alright, nombor dua, PFD. PFD ni is a must, personal floating device. Okay. Alright, is a must. Regardless whether you mancing land base ataupun you mancing boating. Dia adalah is a must. Okay, so PFD ni dia ada beberapa jenis. Yang paling popular, standard life jacket, alright, ataupun yang pouch. So pouch tu nampak cantik sikit lah. Bila di-inflate, dia akan imitate pelampung kat perut tu. Okey. Alright. So nombor tiga, awasi keadaan sekeliling. Peka. Alright. Kita main dengan benda-benda tajam. Alright. Make sure kalau you tak nak pakai, you simpan. Kita ada box kita. Simpan. You nak pakai, baru you buka. Alright. Nombor empat, kalau boleh, inform lah family members. You nak pergi memancing. Kadang-kadang anglers dia neglect benda-benda macam ni. Betul. So for example, you nak pergi memancing dengan siapa? Bagi tahu kat you punya pasangan atau you punya family members, bagi tahu, okey, kita nak pergi mancing kat sini beberapa jam, alright? Tak boleh. Kadang-kadang jujur tu sakit. Kadang-kadang jujur tak lepas. Sebab tu kena bagi tahu ada kerja sikit, ada meeting. Tak boleh. Kita nak bersukan. Jujur itu bagus. Ini faktor keselamatan. Sebab tu lah isteri pun kena faham. Kalau dia dah jujur, kena terima. Kalau dia jujur, jangan marah. Kalau dia jujur, dia marah. You pancing. Kena marah. Ada tak sebab ialah selalunya orang mengalami keadaan sebegini, kaki-kaki pancing tahu sangatlah benda ni kan. Tak dapat lesen. Tak dapat lesen. Jadi macam mana nak explain kepada orang yang kita sayang, orang yang kita percaya ni supaya bagilah peluang kita nak pergi berapa hari ni. Maksudnya kena discipline juga tu. Betul. Okey. Of course lah, you kena jujur dengan you punya pasangan. Sebab you pergi memancing, you expose kepada danger. Alright? If anything happen to you, you tak tahu bila-bila boleh jadi. Alright? So, just jujur je. Just beritahu kan, kat mana you mancing. Comfort you punya pasangan. Kata, okay, I pergi mancing dengan dia. Okay, this is dia punya contact details. Okay? I pergi mancing kat kolam ni, for example. Ataupun I mancing kat sungai ni. Apa, the nearest police station, blah, blah, blah. So, you have to inform them lah. And make sure they are comfort dan make sure dia tahu yang kita ni selamat. Kadang-kadang pasangan kita ni takutlah kan, anything happen kan, nak mancing kan. Betul. Jadi itu antara tips yang mudah, jujur dengan pasangan. Betul. Okey, sekarang ni kita ada satu video kita nak tunjukkan kepada anda semua mengenai dengan joran yang patah. Tengok. Okey, so okey. Cara pegang joran ni betul ke tidak, Encik Faiz? Ni dapat ikan apa sampai patah ni, Encik Faiz? Memang boleh patah Boleh. Alright. So kalau satu you punya equipment tak balance, boleh cause joran patah.
Contoh maksud saya balance apa tau? Setiap barang ni dia ada spek dia tau. Kalau you perasan. Tali banyak mana, real size apa semua dan pelbagai lah. So you kena make sure you punya barang setup semua match dengan semua benda lah. Alright. So lagi satu, bila kita dapat ikan kan, alright, dia ada drag control. Drag control ni dia control kita punya tali keluar. Okay. Alright. So make sure kita set drag yang bersesuaian dengan keadaan ikan yang kita memancing tu lah. So that to avoid benda-benda macam ni lah. That's why ilmu tentang peralatan amat penting. Dia tak boleh main beli je. Betul. Kadang-kadang semua dengan harga tu ada sebab kenapa harga dia mahal. Yes, kan? Betul. Okey, jadi mungkin Cik Faiz kita tengok tadi dalam ilmu yang singkat dikongsikan ni menarik. Jadi mungkin ada Facebook atau Instagram yang boleh kita pergi untuk belajar banyak lagi ilmu ni. Okay, alright. So, boleh terus ke Facebook kami, alright, Fishing Buddies Academy. Okay, Fishing Buddies, Buddies Academy. Alright, boleh like, follow dan subscribe to our channel basically. Sekarang dah boleh pergi mancing, dah boleh ada kelas balik semualah kan? Tapi during COVID pun kita ada kelas. Kita sebab kita 100% online class. Oh, okey. Okey. Alright. Jadi bagi anda semua yang nak belajar lebih banyak mengenai teknik-teknik memancing dan sebagainya, boleh segeralah pergi ke Facebook dan juga Instagram Fishing Buddies Academy ini. Baiklah, terima kasih Encik Faiz. Pleasure all mine. Thank you very much. Kami dah terbuka sikit minat nak mancing tu. Ya, saya nak akan jujur dengan pasangan saya. Saya akan bagi tahu saya minat mancing sekarang ni. Saya harap dia tak marah bila tu kita dengan Fiona Saya percaya dia takkan marah sebab jujur itu memang sentiasa satu pilihan yang bagus. Alright, jom. Kita nak tengok ni hobi dengan pelbagai barangan pancing yang dia kumpul. Ni dah lain pula, ni dah jadi hobi pula. Jom sama-sama kita saksikan. Ada orang ke tu? Oh, ada. Inilah pemilik dia. Assalamualaikum. Tidak terus macam ni. Assalamualaikum, bang. Abang, ni semua dari Sabang? Ya, betul. Seriously? Betul. Allah Akbar. Sebenarnya kan saya dah rambang mata dekat sini. Bosat boleh ceritakanlah sejak bila sebenarnya mengumpul reels ataupun mesin pancing ni? Kegiatan mengumpul reels ni lebih kurang hampir 2 tahun dan bermula daripada mesin-mesin yang kelas-kelas bawahan lah kita panggil ataupun sehingga sampai level kayangan. Kenapa memilih untuk mengumpul reels? Reel adalah nadi utama lah dalam memancing ni lah kerana dia jentera untuk satu-satu dalam hobi kita mancing. Jentera utama dia adalah mesin. Reels yang paling mahal yang boleh abang tunjuk dekat kita? Ini adalah salah satunya yang paling mahal, Pen by USA lah. Gold edition, tahun keluaran lebih kurang 2,000, nilai hampir RM4,000. Apa yang membuatkan dia mahal? Nombor satu, limited. Bagi saya dia adalah limited dan color version dia adalah yang paling tinggi, kelas paling tinggi dan material yang dia gunakan sangat-sangat berkualiti lah sebab dia made in USA pendapat saya. Adakah ini satu je yang mahal ataupun ada lagi? Oh banyak, termasuk juga yang ini kita panggil electric machine adalah yang ni. Elektrik? Electric machine lah. Maksudnya bahasa orang Melayu kita panggil bangla. Bangla? Bangla. Sebab penggunaan bangla ni kerja keras, berkaitan dengan kerja keras. Jadi untuk pemancing-pemancing yang heavy pergi ke laut dan sebagainya, mereka akan gunakan electric machine ataupun bangla kita panggil. Kerana pakai bateri je kan, so tak payah kayu. Oh, dia pakai bateri? Pakai bateri. So memancing pakai bateri? Bukan bateri. mancing kena terkejar? No, dia bateri yang masih boleh dikawal. Jadi kalau penggunaan macam ni, kita switch on, switch off, tunggu sahaja ikan tu naik sampai ke atas. Dia jalan nanti? Ya, menggunakan kabel. Betul, jadi saya tak minat mancing pun saya boleh mancing. Ya, betul. Sebab tu kita panggil dia bangla pun. Sebab dia bekerja untuk kita lah. Reels yang ada sentimental value? Inilah bagi saya kategori vintage mesin dan ni adalah mesin yang pertama saya buat collection yang mana saya dapat daripada Jepun. Model pun lama, sekarang dah tak wujud lah. Beli dulu 200 lebih. Keseluruhan abang dah laburkan untuk ini collection? Hampir 350,000. Kepuasan abang dapat dah bila kumpul reels ni? Kepuasan dia apabila kita dapat simpan sesuatu yang satu ketika dulu kita tak dapat. Puasan hobi. Di samping tu saya rasa enjoy dengan benda ni. Bila memiliki ada duduk dalam rumah saya rasa sangat happy. Mesti orang kumpul ni kaki pancing. Kalau macam abang kaki pancing ke tidak sebenarnya? Tidak 100% kaki pancing. Tidak 100% tu maksudnya bukan sungguh-sungguh. Yes, mesin pancing sebanyak berapa tadi? 100 lebih kurang? Betul. Lebih banyak tau. In collection
100 lebih rilis mancing yang harganya lingkungan 200 hingga 1000. Secara teknikalnya, apa yang orang sebenarnya suka Cooper Reels ni? Bunyi dia ke? Salah satunya adalah bunyi dia dan juga dia punya kayuhan dia. Salah satu contoh yang macam ni, kalau kita tengok, ni adalah Shimano Stella keluaran 2010. Perbezaan di antara dari segi drag sound dia. Contoh macam semua ni lain bunyi. Oh, ya ke? Semua lain bunyi. Alright, ini nama dia Reels. Betul. Ataupun mesin mancing. Betul. Kalau macam bos Zat kita ni betul lah kaki pancing, kumpul barang mancing. Kalau saya nak mancing hati awak, boleh ke? Sudah katakan cinta. Oh, 350,000. Hebat. Ini dah jadi hobi lain pula. Dia mancing okeylah, tak adalah betul-betul kaki pancing, tapi barang-barang tu memang mahal Betul. Sampai 350,000. Okey, Sebab tapi tak apa, itulah. tu hobi. Tahulah macam mana. Dan sekarang ni kita nak bercerita pula mengenai pengurusan kolam ikan air masin. Ini pun macam lain pada yang lain. Ya. Kita tahu kalau ikan air masin selalunya kena dekat dengan laut lah. Betul, Kan? tapi sekarang ni kita tak perlu lagi nak pergi ke laut untuk pancing ikan air masin. Sebab apa, kita dah ada kolam air masin. Dan dengan itu, tanpa membuang masa, jom kita jemput Muhammad Syafiq Abdullah di atas talian bersama dengan kita untuk ceritakan sikit tentang kolam pancing air masin. Hello, selamat pagi. Wait. Is this Zulfizo? Kejap. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Syafiq dari Kolam Pancing Adoro, Desa Aman. Oh, steady lah. Cik Syafiq kita ni lain macam. Tadi Fiona kata... Saya ingatkan Jofizo. Ingat Jofizo. Tanya apa khabar semua. Okey, jadi mungkin bila kita sebut mengenai kolam air masin ini, mungkin boleh kongsikan macam mana boleh minat nak buat kolam air masin ni, sebab selalunya ialah benda ni kat laut. Jadi macam mana mula datang idea tu, Cik Syafiq? Tak macam ni. Sebenarnya saya pun kaki pancing. Saya pun kaki pancing kolam air masin. Okey. Dengan air tawar saya kurang sebabkan banyak kerena dengan air tawar. Macam-macam you kena buat. Dia punya bahan-bahan. So, I fikir nak buat untuk air masin aja. Pasal saya tengok masyarakat sekarang lebih orang minat dekat kolam air masin. Okey, mungkin Cik Syafiq boleh kongsikanlah dengan kita, sebab Fiona dengan Muaz tak berapa mahir tentang memancing di perbezaan memancing di kolam air tawar dan juga air masin. So, Encik Syafiq boleh bagi tahu tak keistimewaan memancing di kolam air masin tu apa berbanding dengan air tawar? Okey, kolam air masin ni tarikan dia macam you tarik dekat kat laut. Ikan kat laut. Macam air tawar ni, dia tarik macam tarik bodoh je lah. Dia tarik, dia tak melawan, dia tarik je. Kalau air masin, dia punya tarikan dia lain. Sentapan dia lain. Wah. Sebab kan ramai yang tak dapat mampu pergi ke laut. So diorang lebih bermesra dekat kolam air masin. Duduk bersantai, semua kan. So dia punya kecenderungan dia kat kolam air masin ramai. Pasal itu saya fikir-fikir buat kolam air masin jelah. Senang. Jadi bila sebut mengenai nak buat kolam air masin ni bukan senang kan? Kita nak tahu juga bagaimana dari segi sistemnya, sebab kat Kepung tak ada yang dekat dengan laut. Jadi macam mana nak bagi ikan-ikan laut ini hidup di dalam kolam tersebut? Itu memang pecah kepala. Mula-mula air biasa dia masukkan. Okey. Lepas tu air kena masukkan garam dia punya bahan-bahan dia. Lebih you tak boleh dapat perfect air laut. Okey. Tapi dia punya pH dia kurang-kurang 14 pH dia. Dia punya garamnya level dia 14. Kurang-kurang kena ada 14 level dia. So siakap, ikan kaci, jenah semua dah boleh main dekat kolam buatan macam ni. Okey. Tadi Cik Syafiq ada cerita tentang jenis-jenis ikan tu. Mungkin kita sepatutnya tanya, sekarang ni ada berapa jenis ikan di kolam yang ada di situ? Saya sebenarnya kolam saya ada 2 jenis. Satu siakap merah dan then siakap biasa. Tapi siakap merah punya dia punya tarikan dia memang ramai peminat siakap merah. Hmm. Semata-mata dia orang datang untuk siakap merah.
And then ikan saya ni bukan dari ikan bela. Saya ambil dari sangkar laut. Oh. Sangkar laut. Dia punya tarikan pun memang macam main dekat laut je. Okey. Okey, jadi Cik Syafiq, mungkin kita boleh tengok balik masa PKP dulu bagaimana dari segi perniagaan nak menguruskan tu, sebab kalau kita tengok Cik Syafiq berjaya mengharungi waktu kita tak boleh nak keluar memancing tu. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit antara kisah di sebalik PKP tu. Masa PKP memang semua ada cabaran kan. Semua ekonomi, semua masalah. Tapi saya macam ni, saya tutup kolam 3 bulan. Memang saya tutup kolam 3 bulan. Tapi macam gaji, semua sewa-sewa, alhamdulillah saya tak ada masalah dalam segi kewangan dalam masa tu. Okey, saya ada simpanan saya usahakan juga. Tapi lepas PKP habis, tak tahu macam mana tiba-tiba meletup-letup kolam saya. Peminat tak kira pagi ke, tengah hari ke, petang ke, malam ke, subuh ke, sentiasa ada orang. Tapi memang betul lah macam Cik kata, masa MCO memang semua sakit. Betul. Okey, sebut tentang ketika MCO dan sebagainya, mungkin Cik Syafiq boleh bagi tahu kami di sini. Okey, sebelum MCO saya benarkan 160 orang pemancing sekali masuk. Okey. Okey, lepas MCO MKN-nya ruling, saya 50% saya cut out. Demi saya masukkan dalam 80 hingga 90 orang sahaja. SOP dia kena wajib 2 suntikan. Dia kena scan My Sejahtera. Saya ada budak, saya akan pastikan dia dah buat semua dia punya SOP, baru saya bagi dia orang turun bawah. Penaman tidak dibenarkan, budak-budak kecil tidak dibenarkan masuk. Alright. Jadi ini SOP yang sangat ketat, yang bagus ya, sebab maksudnya mereka nak memancing itu pun tanpa rasa takut-takut lah. Betul. Sebab semua yang ada di situ memang yes. telah pun divaksin. Jarak pun 3 meter. Betul. Okey. Jadi mungkin dari segi kita tahu memancing ikan dapat ikan. Jadi apakah langkah seterusnya? Kan sebab selalunya ikan tu mungkin kita boleh bawa balik dan kita boleh lepaskan terpulang kepada kita. Dengan ceritanya ada kemudahan lain yang Cik Syafiq sediakan. Ya, betul. Saya ada sediakan kafeteria kat sini. Pemancing siapa yang rasa nak makan ikan fresh yang dari macam laut kan, nak makan sini, dia boleh buat macam-macam masakan sini. Masakan ala Thai Kem Song, nombor 1 sini. Okey. Untuk siakap, masakan ala Thai. Kaci, buat tom yam kaci. Tom yam kaci. Okey. Ikan kaci, that means siakap merah lah. Okey. Yang ketiga, siakap sweet rasa, tiga rasa. Ya, semua kami sediakan kat sini. So tak perlu dia orang pergi bawa ikan tu pergi ke restoran ke, suruh masak ke, tak payah. Semua kami sediakan kat sini. Okey. Jadi ini memang puas hati ni kan? Betul. Bila dah Memang macam-macam dapat ikan. Kadang-kadang ada orang bawa family makan-makan malam-malam kan, bersantai kat sini pun boleh. Maksudnya ini boleh mengeratkan silaturahim lah. Si Betul. isteri takkan marah suami sebab memang tak ini marah, dia. betul. Makan. Betul. Tapi kita sekarang ni Muaz, kita sangat-sangat laki hari ni bertuah. Sebab kita ada, yang ini daripada kafeteria Encik Syafiq kan? Wow. Ya, betul. Okey. Orang ada cerita Kafeteria. mengenai siakap. Kami adalah siakap ni. Dah dapat dah kan? Dah dapat Dah dapat dah. Terima kasih Cik Syafiq. Okey, mungkin kita boleh rasa sikit. Okey, yang warna merah dengan saya ni adalah ni siakap apa ni? Ini kaci masak pedas kot. Kaci masak pedas ya. Kaci masak pedas. Saya ni memang dah suka siakap ni, aduh hai. Okey, dengan Fiona tu. Yang dengan Fiona ni. Oh, ni berkuah. Berkuah macam inilah kensong. Ini patut rasa tengok macam mana rasakan dia. Ini kensong ni yang special ni Fiona. Ni yang special ini ni. memang famous kat sini kolam ni. Okey. So dah ambil gambar okey. Saya nak makan ni. Okey. Sebab sangat wangi Fiona rasa sikit. Okey. Sekejap. Kita akan rasa sedikit, lepas tu kita akan berikan komen. Okey, Cik Syafiq, sementara Fiona nak rasa ni, dia memang kita punya kolam ni, kolam air masin ni buka 24 jam Memang 24 jam, tapi kita punya lesen memang 24 jam. Okey. So, masa fasa 3 saya buka sampai pukul 12 malam. Alhamdulillah sekarang dah fasa 4 kita dah buka 24 jam. Okey.
Okey. Alright. Fiona, macam mana rasanya? Habis Saya tanya. nampak you macam happy je. Ingatkan saya nak sambung makan. Sedapnya. Memang boleh tahu kalau ikan tu fresh ke tidak. Okey. You gigit je, you boleh rasa. Alah, orang Cina panggil sintim. Maksudnya memang you boleh rasa dia punya manis, dia punya ikan freshness tu lah. Wow. Terbaik. Kalau Baik, siapa baik. yang suka makan ikan, memang boleh pergi situ. Memang terfamous dekat kolam kita, Kem Song. Okey. Cik Syafiq, sekarang ni bila kita dah tengok ni orang dah perasan ni, ramai yang dah mula jatuh cinta ni. Macam mana Facebook nak tanya-tanya, nak hantar pukul apa, nak kena booking online ke macam mana? Booking online tak perlu dah. Tapi kalau Jumaat, Sabtu, hari Minggu kan memang pack sini kolam ni. So selolnya biar mereka telefon kita punya kita ada nombor telefon dah masuk dalam WhatsApp dengan FB, dalam YouTube, semua dah ada dah kita punya. Okey. So dia akan telefon dulu untuk sebelum datang. Tanya ada kosong tak, tempat kosong tak, semua dia akan telefon dulu. Alright. Baik. Kita ada, semua ada, kita ada. Baiklah, terima kasih Encik Syafiq. Saya percaya memang ramai tengah tunggu untuk pergi untuk lepaskan gian nak memancing. Seolah-olah untuk seolah-olah memancing di tepi laut ya. Terima kasih Cik Syafiq. kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah. Okey, Nanti sama. kami akan sampailah ya. Baik. Terima kasih. Kami sampai bukan untuk mancing, kami datang nak makan siakap. Boleh, bila-bila. Okey. Okey, seperti mana tadi kita ada sebut tentang MCO telah berikan cabaran kepada pengusaha bisnes di luar situ. Ini Okey. ada satu berita baik untuk anda. Okey, supaya anda boleh berhubung semula dengan pelanggan dan kembali mantapkan perniagaan. Jadi, anda kena dengar baik-baik apa yang Fiona sampaikan. Okey, kalau anda perlukan cara cekap kos untuk berhubung semula dengan pelanggan dan kembali mantapkan perniagaan, inginkan penyelesaian periklanan kreatif untuk menambah hati pelanggan sasaran, program Reconnect 2022 lah jawapannya. Khas untuk anda, Reconnect 2022, sebuah sesi rundingan virtual 30 minit percuma yang akan mengajar anda bagaimana TV3 boleh meningkatkan jualan dengan pantas, dengan kos penyelesaian mampu milik dan terbukti dengan diskaun sehingga 80%. Daftar hari ini di rsvpreconnect.com. Alright. Dan untuk anda, jom kita nak ke JMTV kerana kita ada perkongsian mengenai Mami Hana. Yes. Dan kita akan kembali kejap lagi. Ada macam-macam lagi tips untuk kaki pancing. Stay tune. Assalamualaikum, nama saya Mami Hana. Saya akan bantu awak. Alhamdulillah, hari ni Mami memang nak sangat bantu ibu bapa yang sedang menonton. Setiap hari mesti fikirkan apa lagi aktiviti terbaik untuk diberikan pada anak-anak. Stres kan? Kadang-kadang kita ni tak naklah bagi gadget setiap masa, betul tak? Mami sebenarnya memang excited sangat sebab hari ni buat pertama kalinya Mami masuk TV. Tapi tak nak menjual apa-apa barang. Sebenarnya Mami nak kongsi rezeki bernilai RM20,000 Malaysia kepada semua penonton Borak Kopitiam sempena dengan birthday mentor Mami, Datuk Wira Dr. Azizan Osman pada 14 November. Kejayaan Mami Hana hari ini sehingga dikenali jutaan ibu bapa di luar sana di Malaysia adalah asbab didikan dan bimbingan dari Datuk Wira. Selamat hari lahir Datuk Wira. Ya Allah, lindungilah dan peliharalah mentor kami di dunia dan di akhirat. Amin. Jadi anda yang di luar sana nak dapatkan produk Mami Hana secara percuma sempena kongsi rezeki birthday Datuk Wira. Senang je, boleh scan QR code yang terpapar di skrin TV anda tu, isikan butiran, nanti tim Mami Hana akan hubungi semula. Atau WhatsApp sahaja nombor telefon yang tertera, jangan call tau, SMS atau WhatsApp saja. Untuk 50 yang terawal, special akan dapat secara percuma My First Book. Ya, buku elektronik yang berbunyi bernilai RM139 ni free je pada 50 orang yang terawal. Kalau tak sempat nak dapatkan My First Book pun tak apa sebab Mami nak bagi lagi 50 set My Magic Book dan 100 set My Water Book. Ya, semuanya percuma sempena dengan kongsi rezeki birthday mentor Mami Hana, Datuk Wira Dr. Azizan Osman. Jadi, janganlah tunggu lagi. Cepat-cepat scan QR code tu atau WhatsApp nombor phone yang tertera. Mami tunggu. Okey, Muaz,
Muaz, tadi kita dah belajar dah tentang teknik-teknik. Okey macam? Oh, baru sebut teknik. Awak dah Yelah. macam tu. Dah salah dah teknik. Bila benda-benda macam ni kan, orang yang suka main snooker pun kadang-kadang kaki pancing juga. Jadi dia memang macam tu. Dan sebab tu sekarang ni sebelah saya ni kita ada pelbagai jenis rod yang ada dan pelbagai design. Jadi di sebelah Fiona tu kita ada Abang Jad. Sebab kalau tengok ni Fiona, ni tak boleh dapat kat kedai tau. Ni mana nak dapat kat kedai, saya tak pernah nampak mu ada kala-kala macam ni. Maksudnya ini semua adalah customize. Wow. Tak tahulah joran pun boleh customize. Sekarang kita dah tahu. Okey. Jadi kita dah belajar tentang teknik. Lepas tu dah tahu ada customize joran dan sebagainya. Pertama sekali kita nak tahu dulu bila kita nak pergi memancing, apakah antara peralatan asas yang patut kita ada dulu? Okey, cerita pasal memancing ni skop dia besar. Okey. So kalau nak mancing kita tengok tempat kita nak mancing, target fish kita. So kalau let's say daripada parit, longkang, sungai, laut dalam, paya, semua ada orang mancing. So basically bila cerita mancing ni ada yang pakai handline, ada yang pakai joran. Jadi kita cerita lebih kepada yang pakai joran. Set joran ni bermakna rod pancing ni dengan kekili. Kekili. Bahasa betul dia kekili. Lebih senang kita panggil reel. Kalau bahasa pasar dia kita panggil mesin lah. Mesin. Tapi mesin ni pun ada banyak jenis. Macam kekili ni ada electric reel, ada bedcast reel, ada multiplier, ada spinning reel. So ada yang light, ada yang heavy. Okey, itu antara peralatan asas dia. Rod, kekili, of course dia punya tali. Tali. Batu ladung. Okey. Batu ladung ni untuk bagi timbul tenggelam ke? Sinker ya. Dia untuk timbul. Tengok pada kaedah pemancingan. Kalau kita mancing dekat laut ataupun dekat sungai yang kita main dekat bottom dasar. Jadi kita perlukan sinker. Batu ladung untuk tenggelamkan umpan tu. Tapi kalau kita main macam tadi kawan kita cakap casting. So lebih kepada main top water, mid water. So dia ada tak perlukan batu ladung lah. Dia pakai gewang. Ni ada umpan macam tadi yang kawan kita cerita tu. Salah satu jenis umpan dia. So basically joran, kekili, tali, mata kail. Mata kail mesti ada lah. Kalau tak ada mata kail memang takkan dapat ikan lah kan. Betul. Okey. So itu basic dia. Selain pada tu kita kena bawa lah plier dan aksesori tambahan lah, gunting semua untuk potong tali, sambung tali semua kan. Selalunya kena ada lah, takkanlah asyik nak pinjam orang je. Basic nak gunting bang, nak pinjam, nak potong tali tak boleh lah kan. Tapi kalau kita tengok yang saya pegang rod ni tadi, dia tak boleh panjangkan pendekkan. Yang ni dia memang satu piece, size je. one piece ya. Oh, one piece. Customized rod ni kebanyakan orang lebih prefer one piece. Sebab bila rod one piece, dia punya bending action dia tu akan sekata lebih cantik dia punya bend. Bila ada jointed, so bending dia tak cukup perfect macam one piece. Jadi bila pergi kepada pro punya barang, dia orang lebih minat buat customized rod yang one piece. Okey, sebenarnya kan masa Fiona kecil, pakcik Fiona memang suka memancing. So dekat rumah memang banyak joran. Sebenarnya lah kan kita sebagai kaki pancing ni cukup tak does it make sense kalau kita ada banyak-banyak pancing ataupun satu je dah memadai, dah cukup dah sebenarnya? Okey, maksud Fiona tu koleksi di rumah ataupun ketika nak pergi memancing tu? Okey, koleksi di rumah, ketika nak pergi memancing. Okey. Saya masuk sekejap kepada koleksi di rumah. Mancing ni terlalu banyak kategori. Terlampau banyak. Jadi atas dasar minat. Kalau seorang pemancing tu minat macam-macam jenis, dia boleh jadi macam tadi, macam Bos Lat tadi. Koleksi dia banyak, rod dia banyak. Okey, cerita pasal nak pergi memancing pula. Kita tengok tempat kita nak pergi tu juga. Target fish. So kalau macam kita pergi ke kolam berbayar ni, satu pancing dah cukup. Betul. Sebab apa pun sebab mancing ni biasanya 3-4 jam. Tapi kalau kita nak pergi ke laut dalam, tempat-tempat yang jauh, kita akan bawa lebih. In case patah ke, jadi apa-apa ke. Dan kadang-kadang contoh saya bagi kalau kita mancing di laut dalam, kita ada pelbagai jenis cara pancingan. Ada yang popping, ada yang bottom, ada yang jigging. Jadi setiap jenis permainan ni perlukan set yang berlainan. Okey. Justified. Justified Maksudnya once bila kita dah beli satu, kita akan beli banyak lagi lah. Selalunya kaki pancing akan tahulah. Memang tak pernah cukup. Okey, kita sebenarnya ada satu video ni kita nak tunjukkan kepada anda. Kita nak tanya Zat lah kan. Sebenarnya Zat ni yang ni tengah buat apa ni? Yang ni okey. Sebab saya mengusahakan kedai custom rod. Yang ni adalah blank yang kosong sebelum dipasang menjadikan sebatang rod macam ni. Belum ada guide dia, belum ada pemegang dia lagi. Jadi ini semua saya buat test. Load test. Load test maknanya saya akan tengok kekuatan blank tu, action dia kuat ke tak kuat kan. Bila dah kuat, customer certified, kita akan pasang dia punya guide semua.
Ni QC lah kita panggil. Yang ni semua memang 100% customize. Customize ni melalui cat ke spray ke macam mana? Daripada sebatang blank ni, actually hanya blank kosong. Blank lah. So rod blank ni. So saya akan pasangkan dia punya guide di sini. Saya ikat dengan benang, letak gam dia, pasang dia punya reel seat. Itu kita bagi reel seat lah, tapak dia. Daripada kosong. Cantik lah dia punya colour-colour dia semua kan. Okey. Seterusnya, kalau kita tengok dia punya joran ni kan. Saiz dia ada tebal sikit, ada yang halus. So macam mana boleh saya teka setiap satu ni sebenarnya boleh menampung berat yang berlainan lah. Betul. Okey. Mula-mula cerita pasal joran ni, kita tengok jenis ikan yang kita target. Ikan ni sebesar-besar lautan tu kita tak tahu saiz yang ada. So kita target ikan kecil, kita perlukan light set. Maknanya joran ni lebih halus. Okey, yang lebih halus. Macam ni lah. Macam ni light. Kita boleh main udang, boleh main ikan kecil-kecil sebarau, tengas ke pelbagai jenis. Okey. Yang besar ni? Yang Muaz pegang tu semi bottom. Semi bottom ni kaedah pancingan dasar. Okey. Okey, dia macam ni. So ini untuk menampung reel elektrik lah yang kat sini. Oh, okey. So dia lebih kurang saiz ni sesuai dengan dia. Tapi nampak colour macam Iron Man punya colour kan? Ya. Ini jenama ni lah. Jenama ni memang dia popular dengan colour ni lah. So orang gelarkan dia Iron Man. Okey. Baik, kita dah tahu dah ini antara customer yang sangat-sangat cantik. Jadi bagaimana pula dari segi umpannya? Umpan memang dah tak ada customize lah kot. Umpan ada juga. Ada juga. Macam ni customize. Anak tempatan kita buat with. So yang ni kita gunakan main di top water surface ataupun dalam 1 meter, 2 meter, 3 meter daripada atas. So kaedah dia menggunakan rod yang panjang lebih kurang 7-8 kaki. Dia akan buat casting lontaran yang jauh. Dia akan buat action. So target fish ni lebih kepada giant trevally, ikan GT yang besar-besar ni. Okey, selalunya ikan akan makan di bahagian mana? Okey. Selalunya ikan tertarik bahagian kepala. Okey. Jadi Lumrah dia akan hentam kepala dulu nak matikan. So di sini yang gewang ni dia akan berenang seolah-olah ikan dengan kaedah yang kita buat action dia tu. Jadi ikan akan tertarik lah. Ini lebih kepada buat casting punya action. Kita perlu lontaran yang jauh dan kita retrieve. Okey. Lepas tu dia ada jigging pula. Ini orang panggil umpan besi. Kadang-kadang bahasa kita bergurau, ikan ni pun tak fikir panjang, besi pun dia nak makan. Betul. Okey, besi ni kilat-kilat, actually kita panggil jig. Okey, jig dia ada yang kecil, ada yang besar. Jig ni sebenarnya daripada air 5 meter sampai ke 200 meter, 300 meter pun ada orang main. Ada kita guna. Jadi kalau air lebih dalam, kita gunakan yang lebih berat supaya dia lebih cepat turun. So jig ni dalam air, dia akan ada action. Dia akan turun macam ni lah. So dia akan ditarikkan kepada ikan. Action tu dikawal oleh orang yang pegang ke ataupun sebenarnya jig ni action ni terjadi semasa dia jatuh. Kita tak kawal dia. Sebab tu jig ni ada pelbagai bentuk. So dia akan menjadi sedikit bentuk action. So ada yang macam ni, ada yang berpusing lah. Macam dia walaupun ialah di dalam dasar tu pada dasarnya gelap, tapi bila ada colour ni sebenarnya dia menarik perhatian ikan. Kilauan lah. Kilauan. Okey, alright. Jom kita tengok pada tali ni pula. Tali ni pun kalau saya tengok pelbagai colour tu normal. Cuma betul. Dari segi ketahanan tali tu macam mana yang kita nak guna? Tali ni ada 2 jenis tali yang biasa digunakan. Monofilament dan braided. So braided ni tadi Fiona cakap benang. Okey, monofilament ni nylon. Tali yang asas dulu kita gunakan. So sekarang ni masih lagi dua-dua pakai. Tapi braided ni dah jadi kegilaan semua orang lah. Okey, beza dia sebab tali nylon ni dia ada regangan. Dia ada memori. Macam spring. So bila ikan tu makan, dia akan kurang sikit rasa feel di tangan. Kalau braided ni dia tak ada memori. Dia straight forward. Bila ikan tu makan saja terus boleh rasa sampai jantung. Setengah jenis pemancingan lah. So daripada tali ni pula dia ada poundage tertentu. Dia dikira daripada LB dia. Berapa pound tali tu? 5 pound, 10 pound, 100 pound, 200 pound. Jadi itu ada kekuatan. Bila lagi kuat tali tu, lagi tebal tali. Okey, tapi betul tak kalau kita pakai yang nylon punya, kita kena constantly tukar. Tapi yang braided punya dia lebih tahan lama. Lebih kurang juga. Dua-dua pun kena tukar. Nylon ni bagi saya dia ada masa akan mereput. Braided pun lambat sikit.
kalau jaga, maksud dia kita balik pada laut, kita perlu buat basuhan yang lebih lah. Kalau tidak, garam tu akan melekat dekat tali tu. Even penjagaan reel semua ni juga kena cuci dengan teliti. Itu yang kita takut tu, kadang-kadang kita dah biasa memancing ataupun baru mula kan. Bila dah habis mancing tu balik, letak kat dalam store. Betul. Member ajak pergi balik. Rosak dia. Itu rosak tu. Rosak dia. Okey, so tak boleh. Muaz, ni dah sentuh-sentuh dah ni. Nak beli tak? Alright, jom kita tanya pada harga. Yang paling basic lah untuk saya dengan Fiona ni. Kita pun ada satu tempat, lepas tu kita nak pergi beli dengan harga yang tak mahal sangat. Berapa yang kita boleh dapat? Okey, banyak kedai pancing ada sekitar KL ni. Okey, pancing ni sepaling-paling murah ke sepaling-paling mahal barang pun ada. Okey, let's say kalau kata paling mudah, you akan pergi ke kolam pancing berbayar. Jadi di situ ada set yang lebih kurang 200-300 dah mencukupi dan kira bagus. Tapi ada juga orang yang mampu boleh spend sampai 3-4 ribu untuk satu set. Daripada joran dia ke kili dia, barang-barang dia. Itu depend pada kemampuan masing-masing lah. Of course, daripada harga tu, dia ada kualiti-kualiti tersendiri. Sensitivity blank. Sebab kebanyakan blank sekarang ni, rod sekarang dibuat daripada karbon. Jadi lebih tinggi karbon dia, lebih sedap penggunaan dia. Pancing ni lebih kepada sedap dan puas. Saya rasa macam naik basikal pula. Sebab saya naik basikal satu, saya pakai karbon. Satu lagi dah lah kita pakai ni sama dengan Shimano. Daripada alloy, sekarang ni ke karbon basikal kan. Jadi rod ni lebih kepada banyak. Dulu fiberglass. Sekarang ni lebih kepada graphite ataupun karbon. Okey. Baik, Untuk kita faham. sensitivity. Alright. Jadi Fiona, itulah dia antara sebab-sebabnya kenapa kaki pancing ni dia akan boleh macam-macam barang. Cuma berapa lama selalunya? Berapa lama yang kita boleh tetapkan? Ada orang kadang-kadang pergi satu hari. Saya tak faham sampai satu hari, 2 hari pergi memancing ni. Macam mana ni? Okey. Betul-betul orang lama lah. Kalau orang lama ni dia ada masa ikan akan makan. Okey. Ni lebih kepada kalau kita main ikan-ikan liar lah. Contoh dia macam kita main haruan. Dia lebih kurang awal pagi dengan waktu senja. Waktu di laut pula dia ada masa dia. Air sedang surut ke, air sedang pasang ke, dia orang ada bacaan-bacaan air. Jadi kalau profesional dia tak pergi sampai berjam-jam tunggu, tak pergi. Kecuali kita main macam kita main di laut tengah, terpaksalah kita perjalanan pun jauh. So ada day trip, ada yang 3-4 jam, ada yang sampai 5 hari. Contoh kalau saya mancing di Bintulu, di platform-platform, jadi makan masa sampai 5 hari atas bot. Itu duration dia. Saya tahu yang itu jenis kaki pancing apa. Jenis kaki pancing makan angin. Sambil memancing, sambil-sambil boleh jalan-jalan dan sebagainya. Makan Bila angin. cerita pasal laut ni, makan angin, mabuk pun belum cerita lagi ni. Mabuk laut. Mabuk laut lagi. Okey. Itu musuh terbesar kaki pancing. Saya ingat kaki pancing dah tak mabuk laut, dia pun mabuk laut Ada lagi. juga, ada juga. Baik-baik. Okey. Baiklah, bagi anda semua mungkin boleh kongsikan Facebook supaya mereka kalau ada benda nak tanya boleh tanya kepada. Okey. Saya bergerak banyak dekat Facebook online. Kalau tengok kat kaca TV tu, ni Facebook saya. Karazon. Saya lebih kepada buat servis macam trip mancing, tapi major saya lebih kepada buat customize rod. Saya lebih kepada situ. So siapa-siapa yang rasa nak order rod apa semua boleh tengok Facebook saya lah. Baiklah. Bagi kaki-kaki pancing, sila berikan perhatian. Baiklah, terima kasih Jad. Okey, terima kasih. Sekarang ni kita ada satu video yang kita nak sediakan, kita dah sediakan nak tunjukkan kepada anda. Jom sama-sama kita saksikan. Memancing istimewa ni, jom. You ke? Muhammad Nordin Muhammad Yusof Satta, seorang pengusaha kolam pancing ikan yang terletak di Tanjung Karang, Selangor. Lebih mesra disapa Awin, dia baru saja membuka kolam keduanya di sini sejak 2 bulan yang lalu. Berstatus sebagai orang kurang upaya, Awin kehilangan tangan kanannya selepas terlibat dalam satu kemalangan di tempat kerja. Namun, ia tidak mematahkan semangatnya untuk meneruskan impian dan berjaya menjadikan hobi memancing sebagai satu sumber pendapatan. Awin bersyukur isterinya Siti Rohaiza Abdul Razak dan rakan-rakan mempunyai minat yang sama dan sentiasa berada di belakangnya. Okey, saya start minat memancing ni daripada kecil. Lepas tu alhamdulillah ada rezeki saya untuk membuka kolam pancing ni lah. Syukur alhamdulillah, kalau ikutkan memang susah lah, tapi saya perlahan demi perlahan belajar untuk menggunakan sebelah tangan untuk memancing lah. Kalau ikutkan memang susah lah, tapi kita belajar daripada susah ke senang lah. Untuk kekurangan ni saya lagi bersemangat. Sebab saya walaupun saya kekurangan tapi saya yakin dan usaha terus nak berjaya lah. Yang kekurangan ni tak ada batas bagi saya lah. Dia yang susahnya time nak pasang umpan tu.
pasang umpan saya kena minta bantuan daripada rakan-rakan memancing lah. Okey, ini antara ikan yang kita akan lepas ke kolam bagang pasir Tanjung Karang yang terutama yang dapat rebutan daripada pemancing. Dalam sejam kita akan lepas 25 ekor ke 50 ekor ke 100 ekor. Kita ikut kapasiti pemancing yang ada di dalam ni. Pemancing ni dia paling suka tarikan. Ikan tu lagi besar lagi seronok dia orang layan dia punya tarikan ikan dan juga ketukan ikan. Okey, ini kolam air masin, kolam A. Kolam A ni kita ada 8 jenis ikan seperti bawal, kerapu, senangin Taiwan, jenahak, siakap, kaci dan juga ikan merah. Lepas tu kita ada lagi kolam B. Yang tu kolam B tu ikan yang saiz 15 kilo ke atas iaitu kerapu naga. Yang tu akan buka insya-Allah hujung bulan 11 ni lah. Kita punya keistimewaan kolam ni kita ada berbagai jenis ikan. Kita ada 8 spesies ikan. Lepas tu ikan ni semua kita boleh bawa balik. Kita ada planning akan membuatkan chalet lah untuk atas air. InsyaAllah pada tahun depan lah. Sebab kita akan buat part 1, part 2, part 3. Kita punya step-step lah untuk perkembangkan kolam pancing afro ni. Terima kasih sudi datang ke kolam pancing afro. Terima kasih. Hebat, luar biasa abang kita. Tu semangat yang kita mahukan. Rasanya macam dah kena racun dah ni. Macam dah rasa macam nak memancing dah ni. Betul. Tapi sebenarnya saya tengah ada konflik dengan diri saya lah. Sebab biasanya kalau kita tengok yang memancing lelaki. Macam Fiona sendiri, dah kecil-kecil macam tu. Boleh ke Fiona memancing? Okey, jangan risau sebab kita ada rakan-rakan wanita yang juga merupakan kaki mancing. Tadi kalau saya tengok di Facebook kita live tadi, Nurul kata, saya baru mancing kolam belakang rumah dapat 5 ekor. Oh, hebat. Jadi, 30 minit je kan? Ada orang kata, Fiona, kadang-kadang yang mancing ni, dia ada tuah. Tangan dia tu ada tuah. Asal baling je dapat. Betul-betul. Jadi hari ini saya nak perkenalkan kepada anda, rakan-rakan yang baru saya kenal untuk bawa awak pergi pancing sekali. Wanita tau. Oh, iya ke? Ya. Siapakah? Jom kita berkenalan dengan mereka. Kita ada Nur Fatin Nabila dan juga kita ada Aina Izzati Jamil. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Okey, betul lah Muaz tak tipu saya lah. Tak tipu. Okey, sebenarnya tanya. Kita tengok kan, kita jarang lihat ada golongan wanita yang memang pergi memancing lah kan. Jadi macam Fatin dengan Aina, macam mana boleh minat memancing ni? Kita mulakan dengan Fatin dulu lah. Fatin. Okey, macam saya dengan Aina ni start mancing waktu MCO tahun lepas tau. Okey. Sebelum ni kami tak pernah mancing pun sebenarnya. Lepas tu tahun lepas kan masa kerajaan buka pasal mancing tu dibenarkan untuk aktiviti sara hidup. Time tu lah saya dengan Aina start turun. Lepas tu minat mancing ni datang bila saya dapat naikkan ikan siakap putih 5.8 kilo ke atas. Perasaan tu memang excited gila lah. Start situlah saya start minat mancing. Dalam masa MCO setakat hari ni saya dah turun 7 kali lah. Tapi hebatnya tengok Fatin sendiri naikkan ikan tu. Okey, Aina pula macam mana? Betul apa kata Fatin. Tiap kali Fatin turun, saya akan ikut juga. To be honest, pada mulanya saya tak minat langsung pasal memancing ni. Dan saya tak tahu apa-apa pasal soal memancing. Once saya join abang saya terus rasa seronok lah dengan aktiviti ni.
Saya sebab first time saya dah naikkan ikan yang besar. Orang kata ikan besar bas. Wow. Saya rasa macam wanita ni dia memang ada tuah dia lain macam sikit lah. Kali pertama kebanyakannya dapat ikan. Lelaki selalu kali pertama tak dapat ikan tapi dapat kawan. Kan itu bezanya tu. Jadi mungkin dari segi kita tahu memancing ni kadang-kadang terutamanya di laut yang terbuka kan panas ya. Jadi bagaimana wanita kan kadang-kadang bila panas sangat tunggu masa lama kan leceh. Jadi macam Fatin sendiri macam mana Fatin? Selalu orang berkatakan macam tu, wanita tak boleh tahan lama sangat memancing. Sekejap nanti pening lah nak balik lah tu. Ikut diri sendiri lah. Macam saya memang dah biasa untuk aktiviti lasak macam tu. So bagi saya okey lah dengan keadaan cuaca di laut tu. Kita standby sunblock apa semua tu kalau tak mau burn kan. Aduh. Sekarang ada kipas yang apa tu? Bateri dan sebagainya. Boleh bawa kan? Macam mana nak mancing sambil bawa kipas? Letak tepi Muaz. Aina pula macam mana? Bagi saya darah keturunan nelayan nak katakan. So bagi saya dah biasa benda macam tu. Saya pun dah boleh adapt dengan cuaca panas. Tapi mungkin cuaca panas macam tu dan keadaan yang tidak selesa mungkin tidak sesuai bagi sesetengah wanita di luar sana. Tapi sebenarnya saya nak galakkan semua para wanita untuk join aktiviti ni. Memang betul. Okey. So kita nak juga tahulah sebab nanti Fiona akan pergi memancing juga, nak tahu antara banyak-banyak tempat-tempat macam kolam, laut dan sebagainya, mana yang menjadi pilihan Aina? Buat masa sekarang Sungai dan Tasik saya tak pernah cuba lagi. Saya selalu kalau memancing saya akan pergi ke laut. Memandangkan abang saya membuat trip memancing di Sangkar Sungai Udang di Pulau Pinang. Sangkar Sungai Udang ni berdekatan dengan Jabatan Kedua Pulau Pinang lah. So dekat laut. So lebih mudah untuk kami untuk mencari pengalaman yang lebih ekstrim. Itu ikan nak melekat kat badan dia pun nak lari lah tu. Nampak gaya ni. Tengok video ni. Jadi Fatin, kalau kita lihat juga selalunya nak menyediakan alat-alat untuk memancing ni kan ialah susah juga. Jadi macam mana Fatin mula-mula nak dapat info, nak beli rod yang macam mana, mana yang paling sesuai tu, macam mana mula-mula dapat info-info tu? Info-info tu daripada abang sepupu saya lah, Abang Aina tu. So dari situ kan saya belajar. Untuk sediakan ni. Macam kat laut memang kena guna yang set yang untuk heavy lah. Sebab laut ni dia cuaca dia lain pada macam kat kolam. Laut ni je cuaca ombak apa semua. So kita kena guna set heavy memancing tu. Okey, Fatin dah cakap set heavy kan. Nama pun dah heavy. Tapi kita semua tahu wanita dia tak sekuat lelaki. Macam mana Fatin handle set yang heavy tu? Heavy tu bukannya maksud benda tu berat. Bukan. Macam tali tu kita guna yang tali utama yang sesuai dekat laut ni, tali 100 lbs. Dia macam peralatan tu yang kuat punya. So bila kita dapat ikan besar ni takkan ada masalah terlucut apa semua. Macam mata kail macam kat laut ni better guna mata kail yang saiz 20-24 yang besar punya kalau nak dapat ikan besar bas. Kalau guna kecil-kecil tu sangkar je lah. Okey, nampak tu. Saya dah lama tak dengar perkataan terlucut. Kata terlucut. Okey. Jadi anda berdua dah berkahwin ataupun masih lagi single? Apa kaitan? Saya belum. Saya masih belajar lagi. Masih belajar. Okey. Jadi saya nak tanya juga, maksudnya yang belum berkahwin ni, adakah pasangan yang awak nak cari nanti kena mempunyai hobi yang sama? Sebab saya tengok ramai juga partner-partner yang kalau you suka mancing, then okey. Ke macam mana? Walaupun dia tak suka memancing, tapi dia kena cuba juga memancing. Kalau Muaz tanya pasal pasangan kan, Fiona nak tanya pula lah kan. Macam kita tahu Fatin dengan Aina sendiri, abang masing-masing mempengaruhi hobi memancing ni. Kawan-kawan pula macam mana? Ada tak bagi komen, ish kita ni perempuan janganlah pergi memancing, panas lah nanti, gelap lah dan sebagainya. Macam Fatin, ada tak kawan-kawan bagi komen mengenai hobi Fatin dan juga Aina? Fatin. Mungkin Fatin boleh jawab. Kawan-kawan saya tu memang dah tahu dah saya ni jenis suka aktiviti yang lasak macam tu. So mereka biar walaupun tu tapi bertanya juga,
Boleh selut apa semua tu. Saya kata okey je benda tu kat saya. Ini ciri-ciri wanita yang susah nak cari tau. Selalunya selut. Geli. Maksudnya yang ekstrim suka ni memang kadang-kadang terpulang kepada kita. Okey. Jadi mungkin kalau ada, yalah kita semua sedia maklum macam mana nak dapat info, mungkin korang ada kongsikan aktiviti-aktiviti tu sebab wanita-wanita ni bila dia ada kawan dah kongsikan info tu dia datanglah syok dia kan. Aina ataupun Fatin silakan. Info boleh dapat macam tengok video-video dekat YouTube channel. YouTube channel Didi Knowledge Channel. Kat situ semua ada video. Macam video kita orang tarik ikan semua ada kat situ. Boleh layarilah YouTube channel Didi Knowledge Channel. 416k viewers ya. Hebat diorang ni bukan main-main ni. Ini YouTubers ni. Mungkin Fiona boleh belajar daripada situlah. Baiklah, terima kasih Fatin, terima kasih Aina. Terima kasih. Nanti kalau nak pergi pancing laut jangan lupa ajak Fiona ya. Boleh. Okey. Saja. Pastikan jangan dia terlucut ikan tu masuk laut. Okey. Wow, memang motivated terus, inspired terus. Kan? Dia kena ni lah, kena kental lah. Betul. Alright. Jadi untuk anda semua, saya nak bagi tahu ni, Riot Rangers keluar untuk berikan kit ujian kediri COVID-19 serta barangan eksklusif Hot FM. Jadi kepada orang ramai yang memulakan perjalanan rentas negeri selepas kerajaan membenarkan pergerakan rentas negeri ini bermula bulan Oktober lalu, ikuti pelbagai lagi video menarik Riot Rangers di YouTube Hot TV dan juga platform media sosial Hot FM di Hot FM 976. Jangan lupa juga untuk stream Hot FM untuk mengetahui apa lagi yang akan Riot Rangers lakukan secara digital di aplikasi Audio Plus bersama dengan Farah Fauzana, Fat dan juga AG. Jadi kepada anda semua, kalau nampak diorang, jangan lupa mintalah kita ada barangan eksklusif yang nak diberikan secara percuma je kepada anda. Paling penting ni kita ada kit ujian COVID-19 ya. Betul. Okey. So, Jahid, baiklah. Sekarang ni kita akan berehat seketika. Selepas ini, kita ada satu lagi benda menarik yang ingin kongsikan bersama dengan anda mengenai selain daripada pancing ikan, kita boleh pancing apa lagi? Teka-teka. Nanti kita bagi tahu. Yang ni sesuai dengan you. Tak payah pergi jauh-jauh, tak payah pergi mana panas. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami. Salam badis semua yang tengah tengok kami live di Facebook Borak Kopitiam. Ramai badis-badis kaki pancing semua yang bersama dengan kami. Alright, dan Muaz nak bagi tahu dengan anda ini mengenai drama Cukup Derita Itu yang memang minat yang menontonnya. Inilah waktunya kerana kehidupan Elani kembali menderita apabila Zarul bagaikan tiada lagi cinta buatnya. Adakah derita ini tidak akan terpadam selamanya? Saksikan karya Siti Rosmiza Cukup Derita Itu musim yang kedua mulai 15 November Isnin hingga Khamis 10 malam di Samarinda TV3 ya. Jadi untuk anda yang dah tengok musim yang pertama ni kan, yelah, kita menantikan musim yang kedua. Bagaimana seksaan tu daripada dia kecil sampai lah ni tak habis-habis lagi. Nantikan 15 November iaitu bermula besok. Jadi sama-sama kita duduk depan TV, kita saksikannya. Okey, tadi Fiona ada tanya, selain daripada memancing ikan, apa lagi yang kita boleh pancing? Dan kita nak ucapkan tahniah kepada Haza Nain yang betul tekaannya iaitu memancing udang pula. Yes. Bagi anda yang mungkin ada rasa macam saya tak minat pancing ikan lah, saya mungkin nak try pancing udang. Ini dia, kita akan bawakan seorang tetamu kita bersama dengan anda di atas talian yang akan bagi tahu anda tentang apa seronoknya dan macam mana kita nak pancing udang dan sebagainya. Betul. Kita ada Encik Muhammad Fazli Rani selaku Presiden Persatuan Pemancing se-Malaysia bersama kita di atas talian. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, steady lah bang. Ini yang buat kita jealous ni. Pagi-pagi kita kat studio, abang tengah pergi memancing. Kat kolam mana tu? Lokasi bandar utama dekat mana sebenarnya? Ada tempat dia rahsia. Kena jadi geng dulu. Okey bang, so kita tadi dah cerita dah macam-macam pasal alatan, pasal tempat, umpan dan sebagainya. Ini satu lagi kegilaan saya rasa di semua tempat juga untuk pancing udang ni. Ni macam mana tiba-tiba udang ni dia tarik kuat ke apa kepuasan untuk pancing udang ni? Pancing udang ni dia berbeza dengan memancing ikan.
Rasanya set peralatan ikan macam tengok tadi pun saiznya pun kasar-kasar. Macam udang ni dia antara spesies cengkerang yang makan secara spesifik. Lembut je dia makan. Dia tak makan kasar macam ikan makan, tangkap tu bawa, tak ada. Udang ni dia cukup tertib kalau dia makan umpan. Saya tengah bayang-bayangkan. Dia kena yang jenis yang lembut-lembut, yang halus-halus, yang kecil-kecil je. Okey, kalau ikan kita tahu kita nak pancing ikan dia pakai joran lah. Udang kita pakai apa? Sebab tadi Encik Fazli cakap dia makan lembut-lembut. So kita pakai benang tali je ke ataupun ada joran juga? Okey, yang kat sini saya ada macam joran udang yang jenis lembut punya, yang boleh lentur macam ni. So yang ni ujung ni yang buat lembut bila udang tarik. So dia punya ni tak terlalu keras. Tali pun dia pakai halus. Lesen pun kecil je. Tak payah besar-besar. Kecuali kalau tempat yang dalam lah, kita akan guna reel yang saiz 1,000 ke atas. Tapi kalau untuk sungai yang kecil, kita pakai saiz yang kecil. Lesen pun yang kecil je. Udang ni dia kalau makan tu cara halus lah. Kalau ni umpan pun mata pun saiz 3, saiz 4. Dia tak saiz yang 4 lah. Jadi Cik Fazli, mungkin kalau ikan kita tahu tempat-tempat dia, udang ni saya sedikit keliru. Kat mana tempatnya udang yang kita boleh dapat ni selain daripada kolam-kolam udang yang ada? Kat mana tempat-tempat udang yang banyak sebenarnya? Okey, nak kata banyak ni dia bergantung pada keadaan sungai. Kalau yang terbaik udang di sungai. Macam udang dekat macam Kuala Selangor, Tanjung Karang, area Teluk Intan, Sungai Pahang. Itu banyak udang-udang kat sungai-sungai, udang-udang liar. Kebanyakan kaki pancing yang suka pancing udang liar ni adalah pemburu yang ingin cari saiz yang besar, iaitu saiz yang dipanggil jenggo. Udang jenggo ni jadi kegilaan dan buruan kaki-kaki pancing udang galah. Okey. Saiz besar tu. Besarnya. Okey, tapi sebenarnya kan kita kalau bagi kita yang tak pandai tentang memancing ni, mungkin kita nak pilih nak memancing ikan ataupun pancing udang, yang mana satu sebenarnya lebih senang? Kalau nak ikutkan mancing udang ni pun boleh katakan susah sikit. Sebab satu dia kena fikir faktor air. Air pun kena tahu pasang surut dia. Lepas tu kena tengok keadaan air di hulu sungai. Kalau hujan, mungkin chances nak dapat udang tu lebih, mungkin kurang lah. Lagi satu mungkin kawasan-kawasan lubuk yang kita kena tahu. Lubuk tu ada kawasan yang ada berbatu ataupun berkayu, dia ada udang akan tinggal kat situ. Okey, jadi dari segi umpannya apa yang harus digunakan? Macam saya lebih suka pada penggunaan udang anak udang beras yang hidup, ataupun kalau di malam hari udang akan lebih aktif malam hari, saya akan gunakan cacing tanah. Cacing tanah. Okey, cacing tanah. Tanah paling efektif lah. Ada penonton kita namanya Muhammad Firdaus. Katanya sensitiviti sangat penting untuk memancing udang. Sensitiviti macam mana tu? Sensitiviti tu macam yang dikatakan tadi lah. Hujung joran tu, cara dia makan tu kita takkan nampak macam ikan makan. Ikan makan jenis sentak macam tu kan. Tapi kalau udang tak ada. Udang dia akan jenis lembut. Dia tak jenis makan jenis rentap macam tu terus. Dia akan jenis makan slow je. Itu jenis udang galah yang makan. Kalau ikan dia rentap terus. Tapi udang dia akan tarik pelan-pelan dan dia takkan boleh kita jangan rentap terus. Betul. Kalau kita rentap terus kita akan lucut. Confirm lucut. Kita akan angkat dia pelan-pelan ke atas baru kita start main dia. Saya pernah lah ada pengalaman pancing kolam udang lah. Itu antara yang popular, yang paling mudah lah, datang, duk pancing, dapat 10 balik lah. Kan? Dia punya tu lebih kurang macam tu lah. Cik Fazli, kalau kita tengok, pernah ada satu trend. Kalau di kolam udang pun macam tu juga. Dia punya sensitiviti dia tu kena jaga. Betul. Dia sikit. Jangan terlalu sentak sangat, nanti lepas. Okey, jadi sekarang ni kita tahu macam tadi Cik Fazli ada cakap yang kalau kita nak pancing udang tu, make sure tempat yang ada kayu, ada batu, ada banyak udang dekat situ. Cuaca selepas hujan tak banyak udang. Cuaca sebab hujan, kalau masa macam hulu sungai hujan, air sungai tu akan menjadi sejuk. Lepas tu air hujan tu akan mengalirkan pelbagai makanan masuk ke dalam sungai besar. So udang akan lebih tertumpu pada makanan yang percuma tu daripada makanan yang dah ada kat mata kail tu. Ini dia punya konsep dekat situ je lah.
Tapi saya rasa macam makanan free. mungkin makanan free. Mungkin nak dapat udang ni pun bukan senang lah. Maksudnya dalam sekali keluar memancing. Let's say lah kalau kita pergi satu hari tu, saya rasa tak dapat banyak sangat kot. Ke ikut tempat juga. Encik Fazli. Ikut tempat, ya betul, kita kena pemilihan air yang sesuai lah. Jangan pergi waktu air terlalu besar. Jangan pergi air terlalu surut sangat. Dia ada, udang ni makan waktu air pasang bunga dengan air waktu nak surut. Time tu udang bergerak aktif. Time tu kita akan labuhkan sampan kita, baru kita labuhkan umpan. Dia makan tak lama, mungkin dalam sejam, 2 jam, bergantung pada tempat lah. Alright. Nampak seronok pula tu. Yang ni saya rasa yang ni sedikit santai sikit lah daripada kita nak pancing ikan-ikan besar ni kan. Betul santai sangat. Jadi Cik Fazli, mungkin kalau kita nak kongsikan juga dari segi aktiviti yang dilakukan oleh Persatuan Pemancing se-Malaysia ni. Kita nak tahu juga kan. Pemancing ni semua tempat ada. Kalau yang terbaru, Persatuan Pemancing se-Malaysia telah buat satu kempen. Iaitu kempen udang bertelur. Di mana kita dah lancarkan di Kampung Sepakat, Kuala Selangor. Berkenaan dengan setiap pemancing yang dapat 5 ekor udang bertelur, kita minta tolong lepaskan 2 ekor saja udang bertelur. Manakala mana yang dapat 3 ekor udang bertelur, lepaskan 1 ekor je balik ke sungai, supaya kita akan dapat kelestarian dengan kesinambungan udang galah tu berada di dalam sungai. Udang tu akan sentiasa ada. Bayangkan 1 ekor udang yang bertelur membawa 2,000 ke 3,000 telur udang. Alangkah baiknya kalau kata kita dapat hari tu 10 ekor, lepaskan 2 ekor pun dah syukur, alhamdulillah dah. Bagus, satu inisiatif yang bagus. Okey, Cik Fazli, mungkin selaku pengerus Presiden Persatuan Pemancing se-Malaysia ni boleh kongsikan harapan Cik Fazli terhadap aktiviti memancing pada masa yang akan datang. Kalau kita tengok dulu memang banyak pertandingan antara pertandingan yang top macam kita pernah dengar adalah GP Joran. Sekarang ni dah macam tak ada pertandingan yang besar-besar macam tu, dah senyap dah. So mungkin boleh kongsikan harapan. Harapan saya buat masa ini, itulah saya ingin bagi tahu, memancing ni adalah macam sukan rakyat. Yang mana memancing ni tak kira bangsa, agama, umur, dia tak kira. Siapa-siapa pun boleh mancing. So bagi saya mungkin sukan memancing ni boleh diketengahkan dari segi media elektronik dan media cetak. Dulu kita ada berita harian, joran, kita ada rancangan TV, jelajah kail ke apa ke, semua itu dalam memberi kita inspirasi untuk orang muda ataupun orang lain untuk berkecimpung dalam arena memancing. Okey, jadi kita harapkan ada perbanyakan lagi program-program sebegitu, dan secara tak langsung orang tengok pun orang jatuh cinta ya. Jadi bila kita borak dengan orang yang lama memancing ni, ialah macam-macam perancangan, sebab ialah sambil tunggu ikan tu, sambil memikirkan apa lagi program-program yang ada. Jadi kami nak ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Fadli Rani yang merupakan Presiden Persatuan Pemancing se-Malaysia. Ada Facebook tak yang boleh kita nak follow? Kita orang dah nak mula mancing ni. Kalau ada pun kita akan terus masuk ke dalam Persatuan Pemancing Malaysia dalam FB kita. Dalam tu kita akan tahu di mana-mana ada info pasal persatuan. Dan info-info kalau ada grup yang buat trip ke, yang ada buat tandingan ke, kita akan masukkan dalam FB kita. Baiklah. Terima kasih Cik Fazli kerana sudi bersama kami di awal pagi ini. Terima kasih Cik Fazli. Kita jumpa lagi. InsyaAllah. Hati-hati mancing tu. Hati-hati mancing. Tapi best lah hari ni sebab apa? Kita dapat tahu, dapat kenali secara mendalam kenapa orang memancing ni suka memancing. Okey, sebab tu saya rasa bila saya dengan Fiona belajar mengenai kenapa orang suka memancing, sekarang ni kita dah memahami mereka. Jadi ini secara tak langsung mungkin kita orang juga akan pergi memancing nanti. Jadi pastikan aktiviti anda tu dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti yang berguna. Betul. Supaya tak adalah hujung minggu anda rasa boring. Tak tahu nak buat apa kan. Dan juga apa yang kita boleh belajar adalah melalui topik kita hari ini adalah kalau anda nak pergi memancing dan sebagainya, pastikan anda patuhi SOP dan juga beritahu orang tersayang anda, keluarga anda, pasangan anda dan sebagainya supaya mereka tahu kedudukan anda. Alright, kita akan jumpa lagi minggu depan dengan pelbagai cerita yang menarik dalam Borak Kopitiam. Dan ingat dalam nak mancing ikan saja. Mancing awet. No. Untuk yang single, okey. Yang dah ada tersayang, fokus pada ikan saja. Okey, baiklah. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Selamat hujung minggu.
belahi aku, tikaman dari belakang, tinggal hati yang berlubang. Jangan cari aku bila ku menghilang. Katakan kau senang, senangnya kau membuang. Biar putih tulang, jangan putih mata, jangan pernah lupa hati dalam hitam. Mulut terbuka tapi tak terkata. Buta temberang bersudi, tatang manis air muka senyuman di belakang pintu. Muka yang tak tahu malu, sang penipu yang meniru tapi tak nak mengaku. Kenapa nak bincang benda yang dah berulang, kalau bukunya aku sudah baca. Berapa kali ku bilang, kepala pun dah hilang, asyik fikirkan kau sahaja. Terus terang aku bilang, dari dunia asing. Baby girl, I tell you one thing, meja dah terbelanting. Kesabaran aku tinggi, dari menara gading. Kau mencerobohi mimpi, ku bukan masing-masing. Jaga mulut takkan cakap lepas, barang kau ambil dah boleh lekas. Notifikasi tak pernah balas. Hello?